bahagi line segment tadi kepada beberapa bahagian. So kita akan panggil dia sebagai internal point lah. So untuk contoh di sini, internal point kita adalah P kan. A and B tu adalah endpoint. So P divide AB in ratio M to N. Okay, ada ratio kat situ. Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, dia bagi apa tu? The diagram below shows a line segment AB that is divided into two equal parts. Maksudnya A dengan B ni dibahagi kepada 12 bahagian yang sama panjang. PQR are internal point on the line segment. Okay. Determine the position of each point in relation to its ratio. Okay, kita tengok dulu point P. Cuba kamu tengok dulu. Tengok dekat soalan dekat grup kelas. Cikgu punya pen ni dia tak detect. Sekejap ya. So untuk point P apa ratio dia? Siapa kepada siapa? M kepada M. M dia berapa? Okey, boleh tak kita tinggalkan jawapan macam tu? Tak boleh. Okey, kena kecilkan. So, point P ratio dia adalah apa? 1, 2. Okey, 1/2. Point Q 1, 1/1 dan point R 11/1 lah. Okey, itu ratio bagi internal point. Kemudian yang B dia kata if point S is on the line segment AB in ratio 5:7. So dekat mana kita nak letak, dia suruh kamu labelkan position of point S. So dekat mana kita nak letak point S tu, nak label kat mana? 5-7. Depan P. Sini kan? Okay. 5/7. Ini 5, ini 7. Okay. Macam tu lah untuk kita label ratio. Okay, next number 2. Okay, dia bagi internal point P dekat situ. Ratio dia M to N dengan panjang AP 10 cm. AP 10 cm. AB 35 cm.
So maksudnya kita dapat apa daripada situ? PB 25. Kita dapat panjang PB 25 cm. Okay, so maksudnya di sini kita dah boleh cari, dia suruh find the value of M and N, maksudnya ratio of M to N itu adalah 10 kepada 25 dan kalau kita kecilkan ini adalah 2 kepada 5. Jadi kena tulislah sebab dia tanya nilai M dengan N ya. So kamu kena tulislah nilai M dia berapa dengan N dia berapa. Jangan tinggal jawapan macam tu saja. Okay. Okay, seterusnya B, dia suruh kamu describe the position of point P on the rope in relation to its ratio. So, describe sikit lah. Point P divides AB in ratio of 2 to 5. Okay, macam tu ya. Sebab dia suruh describe. Okay, C. If the rope is placed on the x-axis of the Cartesian plane such that A is the origin and coordinate B is 21, 0, determine the coordinate of P. Okay, so kita nak mencari coordinate P. Jadi kita dah belajar hari tu. Okay, so just lakarkan. 0, 0 dengan 21, 0. So kedudukan dia macam tu. So sini A 0, 0. Sini B 21, 0. Okay, kemudian P tu divide dia dalam ratio 2 to 5. Maksudnya kalau kita lakarkan lebih kurang di situlah. P di situ, ratio dia 2 to 5. Okay, so kita nak mencari koordinat bagi P. So macam mana kita nak mencari koordinat bagi P? Guna formula. Katalah koordinat bagi P itu AB. So macam mana kita nak mencari AB? Kita kena darab kan? Cara silang macam tu, ingat tak? Ingat. Okay. So maksudnya untuk mencari koordinat X dia, lima darab dengan XA, kosong. Tambah dengan 2 darab dengan XB, 21. Okay, perkan dengan ratio tu kita tambahkan. Okay, kalau nak cari Y dia pula, 5 darabkan koordinat Y dalam A, tambahkan dengan 2, darabkan dengan koordinat Y dalam B. Juga bahagi dengan 2 tambah 5. Okay, tapi sebab dia nak di sini, yang dia nak adalah okay, koordinat. Maksudnya both lah kamu kena bagi. Okay, so di sini kamu kira lah simplified. So kamu akan dapati nilai dia adalah 6, 0. Therefore, P is 6, 0. Okay, boleh? Boleh dapat? Faham tak tu? Boleh. Okay. Faham. Okay, sekarang yang ni kamu cuba jawab sendiri. Sebab cikgu rasa macam cikgu ajar budak mendengar rendah pula ni. Kan? Bosan kan? Buat sendiri. Cikgu nak jawapan je. Baca soalan dulu. Fahamkan. Okay, yang boleh buat sendiri proceed lah. So pula cikgu lagi. Yang boleh buat sendiri boleh terus cari jawapan. Okay, yang nak follow cikgu follow. The diagram on the right shows the position of two football player P and Q. The coordinate of player P given for 2 Q 12, 6,
player P wants to kick the ball to player Q but the ball lands at 2/3 the distance. Okay. Di sini. Okay, bola itu jatuh pada kedudukan 2/3 daripada jarak. Okay, maksudnya 2/3 daripada jarak. So kalau kita ada satu line, kita bahagi kepada 3 bahagian. Okay, 2/3 adalah yang ni. Kan, itu dimaksudkan dengan 2/3 daripada jarak lah. Okay, jadi kalau dalam bentuk ratio dia adalah setiap ni 1-1. So maksudnya di sini jadi 2, di sini jadi 1 lah. Kan, itu yang dimaksudkan dengan 2/3 daripada jarak. Okay, so bila dah dapat ratio, kamu boleh kira lah dia punya koordinat tempat bola itu jatuh. Okay, cuba kira koordinat tempat bola itu jatuh, maksudnya kamu kena darab secara bersilang lah untuk dapatkan koordinat tempat bola itu jatuh. Okay, ada yang dah dapat? Dapat tak? Zulaika dapat berapa? Sama tu cikgu. Haziq? Macam tu. Sama? Okay. Aisyah, Katrina? Sama. Sama. Siti Aisyah? Sama juga cikgu. Sama Siapa yang tak dapat? Siapa yang tak faham? Tak ada Okay, tak ada, kita pergi next question. Okay, the diagram on the right shows the plan of a straight highway between two towns A, B on the Cartesian plane. An engineer wants to build 2 rest houses between the two towns such that the 2 rest houses divide the road into 3 parts of equal distance. Okay, determine the coordinate of the 2 rest houses. Okay, maksudnya sekarang dia nak buat 2 buah rumah rehat di antara kedua-dua titik ni dengan jarak dua-dua rumah rehat tu akan membahagi samalah kepada 3 bahagian kan. Okay, so maksudnya kita boleh lakarkan kedudukan. Okay. So katakan rumah rehat itu P dengan Q. So sekarang kamu cari koordinat bagi P dengan koordinat bagi Q. Okay, cikgu bagi 2 minit. Kamu boleh lakarkan masing-masing punya line ya. Kalau rasa pening lah tengok ada P dengan Q di atas satu tempat, buat 2 line lah. Satu untuk P, satu untuk Q.
Lepas tu kira. Tengok ratio masing-masing berapa. Okay, Anis dah dapat belum P? Belum cikgu. Aida? P dah dapat belum? Belum lagi, kejap. Faik? Belum cikgu. Syakira? Saya dapat negatif 2 dengan 12. Negatif 2 dengan 12. Betul ke? Okey, cuba bagi tahu cikgu. Apakah ratio bagi P? 1, 2. 1/2. Okey, so kamu dapat negatif 2, 12. Betul ke? Kod salah kira ke? Tengok betul-betul. Lailatul, Fatin Batrisha dapat berapa? P? Tak dapat lagi. Najwa? Okey. Sebab cikgu tengok macam lambat je kamu jawab ni, apa masalah boleh cikgu tahu tak? Apa Cikgu, masalah saya- kamu untuk kamu identify apa yang kamu tak faham? Cikgu, saya tak pandai nak cari dia punya M dengan N. Tak pandai nak cari dia punya M dengan N. Okey. Sekarang kamu tengok ni rajah. Kamu faham daripada soalan tu, faham kan? Dia kata P dengan Q itu divide the row into 3 parts of equal distance. Okay, maksudnya dia membahagi sama tu lah jarak antara A ke B tu, maksudnya P dengan Q tu membahagi dalam kedudukan yang macam cikgu lukis ni lah, maksudnya sama panjang. So kalau kita tengok ratio keseluruhan ni ada 3 bahagian kan, setiap satu ni satu bahagian lah sebab dia equal distance kan. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok P sahaja, okay, kita tengok P, abaikan Q di situ. Maksudnya di sini 2 bahagian, di sini 1 bahagian. So kita dapatlah M dengan M dia. Okay, so nak kira P pula punya koordinat, kita kena darab secara bersilang. 2 ni kena darab dengan yang A, 1 ni kena darabkan dengan yang B. Kan? Okay, nak darab tu, okay, kita nak cari koordinat P kan. So koordinat P dia ada X, koordinat X dengan koordinat Y dia. Okay, so koordinat X dia ambil saja 2, darabkan dengan koordinat X bagi A tu. 2 darab negatif 8. Okay, kita tambah dengan
Ambil 1 ni, darabkan koordinat X bagi D pula. So 1 darab 10. X dengan X. Ya. Bahagikan dengan 2 tambah 1 lah. Okey, lepas tu untuk dapat koordinat Y dia pula, ambil 2 ni, darabkan dengan koordinat Y bagi A. So dapat 2 darab 10. Tambah dengan 1 ni, darabkan dengan koordinat Y bagi B. 1 darab 4. Okay, perkan dengan 2 tambah 1. Itu je, proses dia macam tu. Yang penting kamu tahu ratio dia lah. And then kita darab secara bersilang tu untuk dapat koordinat bagi P tu. So kalau kamu simplify yang ni, dapat berapa? Ni negatif 6/3. Yang ini 24/3. So dapat negatif 28 kan? Betul cikgu. Dapat cikgu. Okey. Dapat Dapat tak yang lain? Proses dia macam tu. Okey, sekarang cuba cari Q pula. Maksudnya cuba lukis line baru lah untuk Q. So kalau kita lukis untuk Q, kita akan dapati ratio dia dekat Q ke B ni 1 bahagian. A ke Q ni 2 bahagian. So proses yang sama kamu darabkan secara bersilang macam tu untuk dapatkan koordinat Q dia. Cuba buat. Tulis semua koordinat lah. Tulis koordinat A dulu, siap-siap supaya tak keliru kat situ. Dekat rajah yang kamu dah lukis, tulis koordinat A dia. Lepas tu buatlah darab silang macam tadi. Lailatul dapat berapa Q? 46. 46. Aisyah Izzati? 46. 46 juga. Nazhan? Nazhan ada tak? Tadi cikgu nampak masuk Nazhan ni. Dah keluar? Tak ada. Nasrun. Dapat berapa Nasrun Q? Dapat 4 dengan 6. 46 juga. Okey. Afiq ada tak? Afiq pun tak ada. Syahrin pun tak ada ni. Daniel Faris. Tak ada juga. Sulhi. Dapat berapa? 46. 46 juga. Ifas tak ada. Iman Haris pun tak ada. Kawan-kawan kamu ni memang kelas cikgu je ke dia orang tak masuk Ke macam mana? Boleh bagi tahu cikgu tak? Cikgu pun pelik lah. Macam mana? Memang kelas MX je dia orang tak masuk Ada juga kelas lain yang tak masuk. Tapi ada kelas yang dia orang masuk lah. Ada. Ada. So maksudnya dia pilih-pilih jugalah ni nak masuk siapa, tak nak masuk siapa ni Kalau masalah lain mestilah semua problem yang sama kan, semua kelas tak boleh masuk, sepatutnya macam tu lah. Okay, tapi bila ada kelas masuk, kelas tak masuk, maksudnya ada pilihan dah satu di situ.
Okay. So cikgu harap kamu buat pilihan yang tepat lah. Okay. Untuk kebaikan diri kamu. Ya, cikgu nak bantu je ni. Untuk buat pilihan yang tepat. Jadi kalau rasa ada bersembang-sembang dengan diorang nanti juga bagi tahu pesanan cikgu ni lah. Sila buat pilihan yang tepat. Jangan menyesal di kemudian hari ya. Jangan menyesal di kemudian hari. Cikgu tak kisah tak masuk kelas cikgu pun. Kalau kamu boleh belajar sendiri tak ada masalah. Ataupun kamu ada tuition dengan cikgu luar. So kamu rasa tak perlu masuk kelas cikgu, okay fine. Tak ada masalah. Okay? Macam tu lah cikgu memang macam tu lah. Tapi kalau sesuatu berlaku nanti memang cikgu akan kecewa. Cikgu akan kecewa. Tapi kecewa cikgu tu pun tak ke mana jugalah. Tapi kamu yang kecewa tu masa depan kamu lah. So tolong buat pilihan yang tepat ya. Kamu dah form 5. So buat pilihan yang tepat. Tak kisah kalau tak mahu masuk kelas cikgu tapi boleh belajar sendiri, buatlah. Tak ada masalah. Kamu boleh cari cikgu dekat YouTube. Memang sangat ramai dengan sangat lebih pakar daripada cikgu. Boleh belajar. Janji kamu belajar je. Ulang kaji semua tajuk. Form 4 dengan form 5. Buat ulang kaji sendiri. Tak ada masalah kalau tak nak masuk kelas cikgu. Okay. So maksudnya nanti kalau trial nanti boleh bagi result yang bagus untuk diri sendiri. Okay fine. Cikgu tak akan ungkit atau apa-apa. Cikgu tak mahu ungkit. Tapi cikgu mungkin akan kecewa lah sekiranya kamu tergagal. Kalau kamu rasa kamu tanpa masuk kelas cikgu kamu boleh dapat result yang baik, okey, tak ada masalah. Cikgu tak akan simpan apa-apa rasa nak marah ke apa, tak ada, insyaAllah tak ada. Cikgu tak nak marah kamu pun tapi cikgu risau. Maksudnya result kamu nanti, itu je. Sebab kamu dapat apa-apa pun cikgu tak terkesan sebenarnya kan. Cikgu masih jadi cikgu juga. Cuma kamulah. Ya. Trial bulan berapa ni? Tahu tak ni? Trial kamu bulan berapa? November kan? Betul. Ya, ada sebulan lagi. Sebulan lagi. Okay, tolonglah bekerja keras untuk diri sendiri ya. Okay, so semua orang dapat 46, bolehlah kira yang tu. Okay, next, number 5. Cuba kita tengok. Yang ini dia dah melibatkan variable kat sini. So, konsep masih sama yang macam kita buat tadi. Okay, so apa maklumat dia bagi sini? A, B, C are on straight line. B divide the straight line AC. Okay, maksudnya B tu internal point dia lah. Okay, so kita cuba lukis. Endpoint dia A dengan C. B internal point dia dengan ratio 3 to 4. So maksudnya B tu lebih kurang dekat situ lah. So ratio dia 3 to 4. So untuk soalan macam ni, cikgu sangat menggalakkan kamu untuk lukis dan letak pada line. Supaya mudah untuk kita nampak kan. Okay, kemudian kita letak semua koordinat yang dia bagi tu. Koordinat A dia bagi 4P dengan P. B is QR. C is 3Q and 4R. Okay, itu koordinat dia. Soalan suruh kamu express Q in terms of R. Okay. Jadi kita tak usah tengok koordinat dahulu. So untuk kita mengira koordinat B. Okay. Katalah kita tak tahu B tu apa. So untuk kita kira koordinat B, internal point kita adalah 4 ni kita kena darabkan dengan koordinat A. Dan 3 ni kita kena darabkan dengan koordinat C. Okay, so katalah kita nak kira koordinat B kan. Okay, kita tulis B yang soalan bagi QR. Sekarang ni yang kita kira sendiri. Okay, yang kita nak kira sendiri, koordinat X untuk B itu kita boleh dapat dengan ambil 4. Okay, 4 ni darabkan dengan koordinat X bagi A. So dia darab dengan 4P kan. Tambah dengan 3 ni darabkan dengan koordinat X bagi C. So
So dia dapat 3 darab 3Q per 3 tambah 4. Okay. Cuba buat. Cuba tulis yang koordinat Y dia pula. Dapat berapa? Empat darab P tambah dengan 3 darab 4R kan? Per 3 tambah 4. Dapat tak yang tu? Dapat. Dapat. Okay. So kalau kita simplify, kamu akan dapat 16P tambah 9Q per 7 dengan 4P tambah 12R per 7. So ini B yang kita kira. Okay, B yang soalan bagi adalah QR. Okay, koordinat X dia Q, koordinat Y dia R. Okay, so maksudnya samalah B yang soalan bagi dengan B yang kita cari itu sama. Okay. So soalan nak apa tadi? Express Q in terms of R. Maksudnya sekarang kita nak tulis Q sebagai subjek ya. So kita ambil Q yang ni dulu. Q ni samakan koordinat X dengan koordinat X. So B yang kita dapat adalah 16P tambah 9Q per 7. 4P tambah 12R per 7. Ini adalah QR. Okay, maksudnya koordinat X akan sama dengan koordinat X. Koordinat Y akan sama dengan koordinat Y. So kita ambil Q dulu. Okay, Q akan sama dengan 16P plus 9Q over 7. Okay. So kita jadikan Q sebagai dia punya subjek. So eliminate dia punya fraction dekat situ. Kita dapat 7Q equals to 16P plus 9Q. So 9Q tolak 7Q, ini adalah negative 16P. 2Q equals to negative 16P means that Q is negative 8P. Okay. So adakah ini jawapan dia? Tak. Dia nak dalam sebutan R kan? So maksudnya kita kena buat yang satu lagi lah sebelah pula, yang Y pula kita samakan. R sama dengan 4P plus 12R over 7. Okay, so maksudnya sekarang kita tak nak dalam P ni tak nak. So kita nak gantikan dengan yang ada R, maksudnya untuk yang sini P dia kena jadi subjek lah. Kan? So eliminate fraction tu, 7R equals to 4P plus 12R. So P nak jadi subjek, maksudnya 7R minus 12R equals to 4P. So 4P is negative 5R, means that P is negative 5R over 4. Kan? Okay, so kita substitute ke sebelah. Okay. So tempat P ni kita gantikan dengan ni lah. So Q equals to negative 8 times negative 5R over 4. So dapatlah Q equals to 10R. So inilah jawapan akhir kita yang kita kena bagi Q in terms of R. Boleh tak? Faham tak tu? Faham. Ya. So maksudnya walaupun dia bagi dalam bentuk variable, maksudnya konsep dia samalah. Menggunakan ratio tu untuk kita dapatkan koordinat bagi internal point tu sama saja ya. Kita darab silangkan dan kita simplify lah. Okay, tu nombor 5.
Okay, sekarang kita tengok nombor 6. Okay, ni kita rumah Haziq ni. Okay, the diagram below shows the position of multi-purpose hall. Okay, kedudukan multi-purpose hall, school, market and bus stop on the Cartesian plane. Haziq House is at the midpoint of P1, P2. P1, P2. Maksudnya dia duduk tengah-tengah antara P1 dengan P2. Okay, such that P1 divide the line segment from the multi-purpose hall to the market in ratio of 4:1. And P2 divide the line segment from the school to the bus stop in ratio 1:2. Okay. Sekarang maksudnya kita kena lukis. Yang ni dulu, nak cari kedudukan P1 dulu. Okay, kita nak cari kedudukan P1 dahulu, iaitu dia membahagi multi-purpose hall dengan market dalam ratio 4:1. Okay, so kita sambunglah garis antara multi-purpose hall dengan market tu. Okay, and then P1, kita tak tahu kat mana kan. Katalah kita letak kat situ. So dia dalam ratio 4:1, maksud situ 4, situ 1. Okay, so di sini kedudukan P1. Okay, cuba cari koordinat bagi P1 sekarang. Multi-purpose hall tu berapa koordinat dia? Tiga 11. 11. Okey. Market 13:1. 13:1. Okey, cuba kira tengok koordinat P1. Kamu kira sendiri. P1 apa koordinat dia? Aziz dah dapat? Belum. Ya. Aisyah Katrina, Belum cikgu. Anis Safia, Belum cikgu. Faik, Saya dapat 11.3 cikgu. okey 11.3. Fatin, Kejap. Lailatul, Nazhan, Belum lagi cikgu. Sulhi, Nasrun, Dapat 11.3. 11.3 juga. Okey, Aisyah Izzati, 11:3. Najwa, Syakira, 11.3 juga. Aida, Sama. 11:3. Siti Aisyah, 11.3. okey Zulaika. Sama cikgu, 11:3 juga. Okey, 11.3. Okey, dapat dah. Okey, seterusnya kita nak cari koordinat bagi P2. Ya, P2 adalah apa tu?
P2 divide line segment from school to bus stop. Okay, maksudnya kita nak cari titik P2 ni membahagi school dengan bus stop kepada ratio 1 to 2. Maksudnya somewhere kat sini lah. P2. Ratio dia 1 to. Okay. Cuba tengok. School punya koordinat apa? 4-4. 4-4. Okay. Bus stop 10-7. 10-7. Okay. Kira P2 punya koordinat pula. Okay, yang dah dapat bagi tahu cikgu apa jawapan kamu. 65. 65. Okay, yang lain? Sama juga. Sama juga. Okay. 465 Okay, seterusnya yang soalan yang nak kita cari adalah kedudukan bagi rumah Haziq kan. So dia dah bagi tahu dekat sini Haziq house is at the midpoint of P1 P2. Okay, maksudnya rumah Haziq adalah midpoint. Midpoint bagi P1 P2. Okay, so apa koordinat dia? Kira sendiri. Midpoint P1 P2 macam mana kita nak dapat? Okay, kita dah ada P1 dengan P2, so midpoint dia. Cari. Okay, anda dapat bagi tahu kat cikgu. $8.54. Okay, 8.54. Okay, Lala tu dapat 8.54. Yang lain? Sama. Sama Okay, itulah jawapan dia. Okay. Okay, selesai. Nombor 6. So, kita tengok nombor 7. Okay, cuba tengok soalan nombor 7. A straight line AB is divided internally by point R such that ARRB is 2 to 3. Okay, so kita lakarkan siap-siap kedudukan. Okay, AB to R tu internal point dengan ratio 2 to 3, maksudnya lebih kurang dekat sini lah R. Ratio dia 2 to 3. Okay, if coordinate of A is M7, okay, tuliskan A M7, B 1N and R is negative 5, 3. Find the value of M and N. Okay, sama macam tadi. R yang dia bagi adalah negative 5, 3. So, kita cari R kita sendiri dulu. Okay, cuba cari R. Yang kita punya R. Cuba dapatkan. Nanti bagi tahu cikgu apa R kamu dapat. Yang kita cari, bukan yang soalan bagi.
Okey, apa koordinat X bagi R yang kita cari? Koordinat X dia apa ya? Apa dia? Ibu tak dengar lah, kuat sikit boleh tak? 3M plus 1/5. 3M plus 1/5. Plus tu cikgu, salah. Plus 2, darab 2 kan? Okay, plus 2. Okay, koordinat Y dia? 2N tambah 21 bagi Okay, ini yang kita cari kan? So, kita samakan dengan yang soalan bagi. Itu R yang soalan bagi. So, maksudnya koordinat X yang kita cari samakan dengan koordinat X yang soalan bagi. Koordinat Y samakan dengan koordinat Y. Okey, kemudian selesaikan untuk dapatkan nilai M dengan N dia berapa? Okey, yang dah dapat bagi tahu cikgu. M berapa, N berapa? M negatif 9. M negatif 9. Okey, N Negatif 3. negatif 3. Dapat tak yang lain? Dapat. Dapat. Dapat ya. Okey, next. Okay, kita tengok nombor 8. Okay, the diagram shows the position of two duckling H and K on the Cartesian plane given the coordinate of H and K. The two duckling walk towards each other with different velocity and meet at point F. Okay, so mereka berjalan ke arah satu sama lain. The velocity of duckling H is twice the velocity of duckling K. State the ratio of HL and LK. So, duckling H is twice. Maksudnya duckling H tu lebih laju kan? Daripada duckling K, 2 kali lebih laju. Maksudnya kalau dia bergerak ke arah depan, masing-masing ke arah satu sama lain tu. So, H akan berada di mana? K akan berada di mana? Bila velocity dia 2 kali berbanding satu lagi tu, maksudnya jarak pergerakannya H tu adalah dua kali daripada K lah kan? Maksudnya maksudnya kalau K tu bergerak 1 meter, H tu dah bergerak 2 meter jarak dia macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan twice the velocity of duckling K tu. So bila macam tu kita dapatlah kita punya ratio. Kan? So L kat sini. So dia kata state the ratio of HL and LK. So HL to LK is 2 to 1 lah. Okay. Okay, now find the distance of duckling K from its original position when duckling K meets. Okay, maksudnya sekarang kita nak cari distance jarak K, itik K tu dari tempat dia jumpa itik H. Maksudnya jarak K ke L. Kita nak cari distance kan?
Kita nak cari jarak LK lah kat situ. Maksud soalan tu. Kamu kena faham ya maksud soalan tu. Kita nak mencari jarak LK. So, sebelum kita nak dapatkan jarak, apa yang perlu kita cari sekarang? Untuk mengira jarak di antara dua titik, kita mesti tahu apa? Nilai X dengan Y. Kita mesti tahu koordinat dia lah. Koordinat L berapa, koordinat K berapa, baru boleh kira jarak. Kamu belajar kira jarak ni tingkatan 2 itu. Jarak di antara dua titik, maksudnya kita kena ada dua-dua koordinat baru boleh cari jarak. Sekarang yang kita ada koordinat siapa? Koordinat K. K. Jadi maksudnya kena kira lah koordinat bagi L. So sila kira koordinat bagi L sekarang. Okay. Okey, ada yang dah dapat? Berapa? L tu internal point. Kira macam tadilah darab silang tu. Sama je bendanya. Kita cari internal point, konsep dia sama. 6, 12. 6, 12. Okey, yang lain dapat berapa? Sama. Sama. Sama Okey, sama. Okey. So kita dah dapat L. Dan kita nak cari LK, koordinat K adalah 12, 20. So macam mana kita nak mencari distance antara dua titik? Formula apa nak pakai? Distance antara dua titik. Distance. Square root Square root. X1 tambah X2 kot. Okey, salah lah tu. Bila nak cari jarak, kita mesti tolak. Kita cari beza. Okey, so dia macam ni ya. Kamu tak perlu hafal pun X1 tolak X2 ke, X1 tambah X2 ke, tak perlu hafal. So cuba dengar cikgu ni dah fahamkan. Untuk mencari jarak antara dua titik, okay, cari beza X dan cari beza Y masuk dalam bracket. So dia ada bracket yang pertama untuk beza antara jarak X. Bracket yang kedua untuk cari beza antara jarak Y. Okay. So nak cari beza terpulang sama ada kamu nak tolak L tolak K ataupun K tolak L. Ataupun kamu tolak besar tolak kecil. Boleh je. Okay. Janji nak cari jarak, nak cari beza jarak. So beza jarak kita mesti tolak lah. Okay. Kalau okay, kita buat ikut flow yang betul lah. Okay, katalah kita nak tolak L dengan L tolak K kan. So X yang L tolak X yang K. Masukkan dalam bracket yang pertama. Y dia pula Y yang L tolak Y yang K masuk dalam bracket kedua. Kuasa 2 dan tambah. And then cari square root. Okay. So kamu boleh tekan kalkulator kamu je lah. Dapat berapa? Dapat tak? 10. 10. Dapat. Dapat 10 So sekarang kena ingat, kalau yang masih tak ingat, nak cari distance antara dua titik. Okay. Dia punya buat square root, buat bracket, ada kuasa 2 tambah satu bracket lagi ada kuasa 2. Yang dalam bracket pertama ni cari beza antara X.
Dan dalam bracket kedua cari beza antara y. Itu saja. Itulah cara nak mencari distance. Tolong ingat masukkan dalam kepala. Memang dia tak bagi. Distance ni tidak diberi dalam formula. Memang kamu kena ingat sendiri. Okay. Okay, seterusnya kita tengok nombor 9. Okay, nombor 9. Okay, sekarang kita nak masuk bahagian equation of straight line ya. So nak cari koordinat gradient boleh tak? Kita cari gradient. Boleh. Senang je kan? Dapat berapa? 2. 2. Dia dah bagi jawapan 2. Kamu dapat 2 tak kalau kamu kira? Dapat. Dapat. Okay. So nombor 10. Dia bagi gradient negatif 4/3. So dia bagi 2 koordinat. A dengan B, cari nilai K. Okay, cuba kira tengok. Ada yang tak tahu nak kira ke? Guna formula X, Y2 tolak Y1 lah. Y tolak Y, X tolak X. Gradient, kita cari gradient kan. So M adalah Y tolak Y. Okay, katalah YA tolak YB per XA tolak XB. Dia mesti macam tu. Ini adalah negatif 4/3. Samakan macam tu. So K minus 2 over 6 equals to negative 4 over 3. K minus 2 is negative 4 over 3 times 6 in means negative 8. So K is negative 8 plus 2 which is negative 6. Dapat tak? Dapat. Okay. Faham tak yang lain? Faham. Faham. Okay, next. Number 11. Given the straight line x over 4 plus y over b equals to 1. Find its gradient in terms of b. Okay. So ini dalam bentuk intercept form kan? Dia punya equation. So kita boleh guna formula gradient yang melibatkan intercept. Apa formula dia? Dia melibatkan x intercept dengan y intercept untuk mencari gradient. Apa formula dia? Y over X. Negatif Y over X. Negatif y intercept. Ini kalau yang tak ingat tolong salin lah, bagi ingat lah. Patutnya dah ada dalam kepala, kamu belajar form 3 kot form 3. Okay, negatif y intercept divide by x intercept. Formula dia memang ada negatif kat depan tu. Ini untuk mencari gradient sekiranya equation dia bagi dalam bentuk intercept form ni lah. So, yang duduk di bawah x tu adalah x intercept. Yang duduk di bawah y itu adalah y intercept. Okay, so dia ada negatif. X intercept dia b, y intercept dia 4. Y intercept dia b per x intercept dia 4. So dia nak gradient dalam term b, maksudnya negatif b over 4 lah. Itu gradient dia lah. Faham tak? Okay, next. Ni pun cikgu rasa tak ada masalah ni. Dia suruh kamu cari equation. Dalam mockmat pun belajar benda yang sama kan? Ya. Okay. So mula-mula kena cari gradient lah kan? So M y tolak y per x tolak x 4. Okay, M dia 4. Okay, so equation yang kita kena tulis yang dalam bentuk general form y equals to mx plus c tu kan? Okay, M dia kita dah dapat, maksudnya kita nak cari C dia lah. So nak cari C kita kena buat apa? Substitute koordinat.
Okay, substitute koordinat yang ada lah. So ada dua, pilihlah mana-mana koordinat, kita substitute dalam equation ini. Sebab M kita dah ada, gantikan tempat M tu dengan 4. So kamu substitute, katalah kita ambil 4, 2. So 2 sama dengan 4 darab 4 tambah C means that C is negative 14. Therefore equation dia adalah Y equals to 4X minus 14. Macam tu. Tu nak cari equation senang je ni kan. Okay. Okay, next number 13. Given the straight line intersect dx exists at point N, by writing the equation in the intercept form, find the coordinate of M. Okay, so kamu boleh tengok nota-nota di sebelah ni. Okay, ada nota kecil-kecil ni. Cikgu Satirah dah sediakan nota-nota untuk kamu rujuk. Okay, so kamu boleh rujuk lah. Ni ha. Okay, sorry. Yang ni tadi panggil gradient form. So yang ini panggil intercept form. Yang ini panggil general form. Bila sama dengan kosong tu general form. Okay. So untuk soalan 13, dia suruh kamu tulis dalam bentuk intercept form. Okay, maksudnya kita kena cari X intercept, Y intercept lah kan. Okay. So tukar je bentuk. Betul. Ni dia bagi dalam general form. Sama dengan kosong. So kita nak tukar kepada intercept form. Maksudnya di sebelah kanan ni nanti right hand side kita tu mesti 1 kan. Okay. So maksudnya kita eliminate 30 dulu. Samakan dengan 30. So 30 ni kita kena jadikan sebagai 1. So maksudnya kena bagi dengan 30. So semua yang lain, terms lain tu kena divide by 50 lah, by 30. Okay, so kita dapatlah X over 10 minus Y over 6 equals to 1. Okay, ini dalam bentuk intercept form. Okay, kemudian dia kata find the coordinate of N. Okay. So N tu dia kata intersect dx exists. Maksudnya N ni adalah X intercept. Kan? So daripada equation yang kita dapat ni, apakah X intercept dia? 10. 10. Okay, tapi yang dia nak coordinate of N. Okay, therefore tulis dalam bentuk koordinat lah jawapan dia. So X intercept 10, koordinat X dia 10, koordinat Y dia kosong. Sebab dia memotong X exist kan pada point N. So koordinat N is 10 kosong lah. Okay, boleh ya? Okay, next number 14. Okay, ni buat sendiri. Cuba tengok Raja dia bagi. Given that the equation of straight line CD, okay dia bagi equation CD. So dia suruh kamu cari equation AB. Apa maklumat yang dia bagi dekat situ? 3 tu siapa? Y intercept. Y intercept. 4? X intercept. Okay, X intercept. So kita dah ada X intercept, kita dah ada Y intercept. So kita terus boleh tulis equation bagi AB lah kan. So apa equation dia? X over 3 plus 4 over. X over 3 ke X over 4? Over 4. X over 4 ya. X per X intercept plus with Y per Y intercept equals to 1. Kan? Terdapatlah equation untuk AB tu. Okay, seterusnya kita nak mencari koordinat F. Okay, so macam mana kita nak mencari koordinat F?
Nak mencari titik persilangan. Apa perlu kita buat? Equalkan kedua equation tu. Kita equatekan kedua-dua equation tu kan. Sama ada kamu nak guna equate ke, kamu nak guna substitution method ke, tak ada masalah. Okay, cuba cari. Apakah koordinat bagi F? Maksudnya kita ada dua equation. Bila ada dua garis yang bersilang, kita ada dua equation. So kamu kena keluarkanlah kedua-dua equation yang kita ada tu. So dia dah bagi equation y equals to 1 over 4x plus 1 ni. So ini equation number 1. And then kita dah dapat x over 4 plus y over 3 equals to 1 tu. Ini equation number 2. Jadi kamu boleh substitutekan, masukkan y yang atas ke dalam y yang bawah, tetapi dia akan kelihatan agak sukar kan. So apakah cara untuk kita mudahkan sikit? Bila nak substitute tu jadi mudah. Apa perlu kita buat sekarang? Samakan both side. Hilangkan fraction. Okay, hilangkan fraction dalam equation 2 tu. So macam mana kita nak hilangkan fraction dalam equation 2 tu? Nak darab berapa? Hilang semua. 4 pun hilang, 3 pun hilang. Hilang serentak. Darab 12. Darab 12. Okay, darab dengan LCM bagi 4 dan 3 ya. Darab 12. So kamu akan dapat 3x tambah 4y sama dengan 12. Ini equation number 3. So sekarang kamu dah boleh substitute. Sebab y dalam nombor 1 tu dah jadi subjek kan. Substitute 1 masuk dalam 3. Okay, cuba selesaikan tengok. Dapat x dia berapa, y dia berapa. Okay, dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Macam itulah cerita dia. Kalau nak carikan koordinat bagi titik persilangan antara dua garis ataupun dua graf, kamu just substitute. Masuk. Kalau ada non-linear, mesti substitute linear masuk non-linear lah. So, kalau dua-dua linear tu terpulang lah kamu nak substitute yang mana. Okay, boleh ya? Itu equation of straight line. Okay, seterusnya kita tengok area. Area kepada poligon.
Okay. So tengok contoh yang diberi kat sini. Ahmad is making shape with string. Then he put the polygon shaped string on a wooden board with a square grid with K, L, M, N as shown below. Each square on the board. Measure 1 cm by 1 cm. Okay, maksudnya kalau kita letakkan dekat board dia dalam bentuk macam tu. Okay, so yang A, find the minimum length of the string to the nearest cm needed to form the shape as shown. Maksudnya kita nak mencari panjang minimum tali tersebut lah. Okay, so macam manakah kita nak mencari panjang tali? Apa boleh kita buat sekarang? Kalau dia duduk dekat grid macam ni, kita boleh guna apa untuk cari panjang tali? Kira grid tu. Kira grid. Macam mana nak kira grid tu? Kita nak cari panjang, contohnya kita nak cari panjang LM ni. Okay, LM ni. Macam mana kita nak cari panjang LM? Nak guna apa? Nak kira panjang sama juga nak kira distance. Okay, macam mana kita nak mengira jarak antara dua titik? Sekarang kita tak ada koordinat. Tapi kita ada maklumat lain. Pythagoras cikgu. Apa dia? Nak guna apa? Ni mendengar rendah benda ni. Form 1 dah boleh kira sebenarnya ni. Nak guna apa? Nak guna apa ni? Pythagoras. Gunalah Pythagoras theorem. Kan? Dia tak ada koordinat tapi dia ada grid. Bila dia ada grid maksudnya kita boleh bentuk right angle triangle. So bila kita boleh bentuk right angle triangle means that kita boleh guna Pythagoras theorem lah untuk mencari panjang ML, MN, KN, LK. Semua guna Pythagoras theorem. So kamu dapat kalau dia punya vertical apa ni? Vertical distance dengan horizontal distance dia. So yang ini vertical distance dia berapa ni? 4 kan? Horizontal distance dia pun 4. So kalau kita nak kira dia punya panjang hypotenuse adalah square root kepada 402 tambah 402 kan? So 16 dengan 16 maksudnya square root 32. Panjang yang tu. Dan kamu boleh carilah MN dan seterusnya. Itu nak cari distance ya. Okay, kemudian soalan suruh cari the area of the shape. Okay, the area of the shape ni kita tak boleh pecah-pecah macam kamu buat sekolah rendah dulu kan. Kita boleh pecah-pecah. Kalau nak pecah dia boleh bentuk, dia boleh bersambung bentuk. Maksudnya kita buat macam tu. Ni dia tak boleh tak bersambung bentuk dia pecah-pecah macam ni. Susah kita nak kira kan. Okay, so kita tak boleh buat macam tu lah. So kita kena guna formula dalam bentuk koordinat. Okay. So maksudnya sekarang dia bagi tak ada koordinat rajah ni. So kita kena buat koordinat sendirilah. Kita kena buat kita punya axis sendiri. Kamu boleh lakarkan kamu punya axis sendiri. Ikutlah kamu nak lakarkan dekat mana. Okay, contohnya kalau cikgu buat kat sini Y. Sini X kan. Okay, so kalau kita buat koordinat macam ni, kamu dah boleh identify koordinat bagi setiap titik tu lah. Kan? Kalau contoh yang ini, M dia berapa koordinat? 04. Okay, L dia 40. Negatif 40. K pula
negatif 2, negatif 3. Dan N dia adalah 5, negatif 1. So kita dapatkan empat-empat koordinat tu. So kita boleh kira kita punya area bagi poligon lah. So macam mana kita nak mengira area poligon? Okay, dia dah bagi dekat sebelah tu, kamu dah tahu kan? Okay, so katalah ni. Okay, tengok yang ni. Dia buat Cartesian plane dia macam tu. Okay, so sekarang kita identify all the coordinate L, M and K. So L dia berapa ni? Satu. M dia 5. Okay, N dia 10. Dan K dia adalah 3, negatif 2. Okay, so kita dah ada keempat-empat koordinat. So kita tahu untuk mencari formula bagi poligon. So kita guna modulus tu kan. Setengah. Okay, modulus. Okay, so kita letakkan ke semua-semua koordinat tu. 1, 1, 5, 5, 10, 0, 3, negatif 2 dan ulang balik yang mula-mula 1, 1. Macam tu untuk mencari. Ini adalah cara untuk mencari area bagi satu poligon. Sama ada triangle ke, quadrilateral ke, kita boleh guna formula ni lah. Okey, sekarang macam mana pula cara untuk kita dapatkan jawapan? Apa boleh kita buat? Nak darab yang mana dulu? Atas dengan bawah. Bawah darab atas dulu ya. Macam ni. Okay, so yang bawah darab atas ni kita tambah. So darab je lah. 1 darab 5 tambah dengan 5 darab 10. Tambah dengan 0 darab 3 tambah dengan negatif 2 darab 1. Okey, tambah. Kemudian kita akan darab pula atas dengan bawah, atas ke bawah. Yang hijau ni ya. So bila darab yang hijau ni kita kena tolak. Tolak setiap hasil darab tu lah. Tolak 1 darab 5. Tolak 5 darab 0. Tolak 10 darab negatif 2. Tolak 3 darab 1. Okay, tutup dia punya modulus. Okay, ni kalau patutnya tulis panjang ya, cikgu tak cukup ruang. So kalau kamu kira semua dapat berapa tu? Dapat berapa? Dapat apa? 12. Berapa belas? Yang dalam modulus dulu, cikgu nak tahu berapa? 12. 12 kat sini? Yang lain?
Tekan kalkulator je kan? Ada yang kamu tak faham ke? Cikgu buat apa ni? Kamu faham tak ni apa cikgu buat ni? Ha? Dapat berapa? Dapat 12? Semua orang dapat 12 ke? Saya dapat 64. 64. Okey, seorang lagi dapat 64. Okey, orang lain? Cikgu silap. Ha. Lima. Okey, kamu ni lah. Lambat nak tekan kalkulator pun lambat. Macam mana ni? Cikgu 65. 65 Ha? cikgu. 65. Okey, pula dah 65 pula. Okey, yang lain? 65 juga. 65. 65 juga. Semua orang 65. Ada yang dapat selain daripada 65 tak? Lima tambah 50 tambah kosong tolak 2 tolak 5 tolak kosong tambah 20 tolak 3 65. Okey, dapat 65. So modulus bagi 65 adalah apa? 65. 65 lah. So kita bila nak tulis di luar modulus, kita tulis dalam bracket lah. Okay, sebab modulus tu mempositifkan semua nombor kan. Okay, so sini baru kira lah berapa 65 per 2 dapat berapa? 32.5. 32.5 unit square. Okay. Tu dia cara nak mencari area. Tak kisahlah sama ada triangle ke, quadrilateral ke. Okay, so yang ini nanti cikgu nak kamu buat sebagai homework. Soalan B ni. Rajah yang sama, sepatutnya dapat luas yang sama tetapi koordinat dia berbeza. Ya, sebab dia buat Cartesian plane yang warna merah ni. So kamu cuba kira pula area dia tengok. Sepatutnya dapat area yang sama ya. So bila dah siap, snapkan hasil kerja kamu, hasil kiraan kamu dan masukkan grup homework. Cikgu nak tengok cara kamu tulis jalan kira tu yang penting. Jawapan pun mesti betul lah. Okay. So boleh tengok yang siapa belum tengok handout yang cikgu bagi ni dalam grup kelas tu. So boleh print. Jadi kalau tak ada apa, homework kamu satu ni saja. So kamu boleh cuba soalan-soalan seterusnya supaya esok bila kita sambung berbincang lebih cepat sikit. Okay. So ada apa-apa soalan nak tanya cikgu hari ni? Tak ada. Tak ada. Maksudnya faham ke tidak apa yang kamu belajar hari ni? Boleh ingat balik tak? Faham. Faham. Okay. So kalau tak ada apa itu saja ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih cikgu. 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 Amun.